Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini saya nak kongsikan beberapa tips sebelum you all hantar tugasan kumpulan kepada saya. Pastikan beberapa perkara-perkara yang penting yang you all buat dan pastikan tak ada kesilapan lah. Ini benda yang basic lah. Pertama kali, sebelum hantar kepada saya lebih suka kepada you all hantar kepada saya dalam bentuk format PDF. Kenapa saya akan conteng terus dekat format ni, dekat you all punya tugasan kan. Jadi kemudian saya akan email kepada you all apa benda yang you all perlu ubah, you ikut kat situ lah. So kita secara digital macam gini kita akan dapat jimat kertas lah. Okey, saya takkan baca secara terperinci, saya tengok sekali imbas saja apa yang perkara-perkara yang pelajar saya buat. Okey, macam gini, tentang bab satu ni. Okey, mungkin 2 3 bab yang dia hantar kepada saya. Peringkat awal je kita tengok dia dah format dia dah terkangkang macam gini ya. Nampak terlampau jauh sangat ya. So ni you tengok format sebenar, tengok rujuk kepada cara penulisan tesis UTHM lah. Okey. Okey, macam ni jarak macam ni. Ini benda-benda basic yang perlu tahulah. Okey, tapi sebab you all mungkin belajar first degree, saya mungkin dalam tempoh belajar lagi, benda-benda ni kena tahulah. Saya akan dedahkan benda-benda macam gini supaya mudah untuk you all punya projek PSM nanti. Dan mungkin kalau you all belajar di peringkat lebih tinggi, benda-benda yang sama juga yang kena kita ikut lah. Okey, macam ni saya tahu memang kopi. Saya tengok ni je saya tahu ni memang kopi lah. Ni sebenarnya link ni. Okey, dan bila you all hantar, you all buat tajuk tentang matlamat pembangunan mampan ni, saya dah baca lah kan. Ni memang ada terang-terang dekat Wikipedia pun ada ni. Dan jadual ni pun you all ambil dekat Wikipedia, nampak ada ni pun ada link dia, masih ada link. Dan memang nampak copy paste sangat lah ni, dengan ada line kan. Ni sebenarnya apa yang you all nak letak ni? Adakah tajuk kecil, dan sebagainya. Dan ini dan ayat ni pun direct you all ambil daripada Wikipedia, copy paste kan. Sebaik-baiknya citation ni lebih baik lihat kepada artikel-artikel jurnal, artikel jurnal di luar sana. Dan ayat ni you all ambil, you all buat ayat you all sendiri, dan you just letakkan citation ni. Saya minta kalau boleh saya letak nombor sini lah, 1 2 3 4 5, dan you all susun di bahagian reference. Tak perlu terus letak nama kan. Setengah orang kalau betul-betul artikel dia akan letak nama kan, tesis dan sebagainya, dia akan letak nama terus kan. Muhammad 2020, Acong 2020, apa-apalah nama kan. Tapi saya nak you all letak citation ni satu, dan letak di bahagian reference. Sebab saya akan tengok reference tu, citation you all, mana bahan-bahan yang you ambil. Dan saya lebih suka kalau you all direct kepada artikel jurnal, paling ringkas daripada Google Scholar lah. Google Scholar. Dan sebaiknya yang kalau you tengok daripada Scopus pun ada bahan-bahan artikel jurnal, kajian-kajian terdahulu kan. Boleh jadikan sebagai reference you all. Okey, macam ni saya nampak ni kopi lah ni format ni. Color dia, jadual dia. Kalau betul-betul buatlah type baru kan, buat format yang baru kan. Kemudian letaklah ni semua kopi ni, nak banyakkan page kan. Macam ni letak sumber. Sumber daripada mana? Okey. Ni tiba-tiba permasalahan kajian dekat sini kan. Tajuk ni sepatutnya pergi ke sebelah. Patutnya kat sini lah. Sebab tu saya minta you all buat PDF. Kemudian okey, kalau kita buat ayat, perenggan-perenggan ni tak adalah macam dia sikit-sikit macam gini kan. Biasanya kita terus combine macam ni. Satu ni buat dalam 10 ke hingga 13 baris. Ni pun sama. Kemudian kalau ada citation, you letak je number, tak perlu tak nama. Okey, macam ni saya tahu memang copy paste. Dan ini apa? Kalau gunakan perkataan singkatan macam ni, AKP,
mesti ada apa sebelum EKP ni. First perenggan dah ada letak nama penuh dia, kemudian kita buat singkatan. Next bila kita tulis yang kedua ketiga, kita boleh gunakan perkataan singkatan macam UNICEF ni Okey. Macam ni 3005, adakah ayat ni you all buat sendiri? Tak. Sure lah you all akan copy paste. Bila macam ni saya tahu you all copy paste pula-pula, you ambil daripada link mana ni, you masuk kat sini. Sebenarnya bukan macam tu. Bukannya kita frasa balik perkataan-perkataan tu. Okey. Ini kajian terdahulu ni. Terdapat beberapa kajian terdahulu berkaitan masalah kelaparan sifar. Okey, ini bukan kajian dia bukannya macam ini. Kajian terdahulu ni maksudnya you all tengok beberapa kajian yang dibuat oleh kajian sarjana terdahulu Mungkin you all tengok daripada penulisan artikel dia dan juga tesis. Tengok pada artikel jurnal dan juga ataupun tesis daripada penyelidik terdahulu, pengkaji terdahulu tentang apa? Tentang berkaitan dengan you all punya kajian ni. Mungkin kajian daripada siapa, universiti mana-mana dibuat kajian tentang apa? Tentang apa kemiskinan, tentang apa kelaparan di Afrika, tentang yang kedua pula kajian tentang apa peperangan yang menyebabkan apa, ketiga pula mungkin tentang impact dan sebagainya. Kemudian antara tiga-tiga kajian tu tak ada pula menceritakan tentang apa. So you all buat kajian ni tentang apa, berbeza daripada kajian-kajian terdahulu yang kita panggil gap sebenarnya. Okey, simple aja, tak perlu banyak-banyak, minimum 3 lah. Minimum 3, cari 3. Minimum 3 pengkaji yang terdahulu. Okey. Okey, untuk yang ini sama lah ni. Ini pun bukan ini tiba-tiba betul pula ni disebabkan masalah berikut. Ini bukan kita nak tengok gap. Jadi oleh kerana tiada kajian tentang kelaparan, krisis kelaparan di sana, jadi kumpulan kami nak buat kajian persatu. Mungkin pengkaji pertama, kedua, ketiga tak ada pula membuat kajian tentang krisis kelaparan ni. So you all nak buat kajian tentang krisis kelaparan di Afrika. Macam mana you all nak buat? Takkan you nak pergi Afrika kan? So berdasarkan sumber bacaan yang akan you all dapat, apa isu-isu dia semua dan you tulis dalam sini. Berdasarkan apa? Tu ada bacaan-bacaan tu. So sebab tu you kena letak citation. Siapa-siapa yang pernah tulis tu dah masukkan. Okey, ini objektif kajian mengenal pasti sejauh mana kelaparan sifar, mengenal pasti jumlah dan latar belakang Afrika yang mengalami masalah menyelami. Saya tak nak, kalau saya terperinci sangat teguh you all punya objektif, sure dia akan orang kata memang tak siap lah kan. Ni untuk laporan first degree kan. So saya pejam sebelah mata je lah. Kalau contohnya lah, kalau saya tengok ni you all buat pasal Afrika, tiba-tiba dekat skop kajian ni you all cakap kajian ni mengkaji tentang keprihatinan masyarakat terhadap masalah kelaparan sifar yang semakin menular di kawasan College Pagoh. Tiba-tiba you all nak buat keprihatinan masyarakat ni terhadap apa, mahasiswa ni di Pagoh. Sedangkan di objektif ni you all nak buat apa, Afrika kat sini kan, menyelami tahap pengetahuan masyarakat Malaysia tentang tahap kelaparan dan kebutuhan di Afrika. Mungkin you all nak tanya masyarakat, masyarakat Malaysia ni luas lah kan. Kita kecilkan sikit, mungkin skop you all dikata masyarakat Malaysia, pengetahuan masyarakat dekat mana, ataupun you nak kecilkan tahap pengetahuan mahasiswa kan. Bukan Malaysia ni ganti mahasiswa terhadap pengetahuan mereka tentang keburukan di Afrika, ataupun faktor-faktor kenapa mereka tu kebulur kan, kenapa jadi macam gitu apa ke dan sebagainya. You all nak tanya student, mungkin itu betul. So objektif tu you kena kaitkan lah, skop dengan ni mesti sama. Okey, ni saya skip Okey, saya nak tengok yang format macam ni. Ni kangkang-kangkang macam ni kan, ini you tak semak ni sebelum hantar pada saya. Jadi benda macam ni sebelum hantar benda yang simple, jangan hantar. Saya nak bila you all dah final, dah siap semua format benda-benda simple yang macam ni yang you all kena semak. Okey. Macam ni latar belakang. First mestilah pengenalan dulu. Kemudian mungkin barulah letak
letak latar belakang kan. Bila ada ayat 2.2 hingga 2.1 ni, jangan tiba-tiba buat macam ni, kosong macam ni. Letaklah ayat sikit, buat ayat. Okey. Dan kajian literasi. Okey, bab 2. Ni bab 2 memang cerita pasal literature. So bila literature ni, you all ambil satu tajuk. Mungkin you all buat pasal apa ni? Kemiskinan di Afrika dan sebagainya. Okey, letak tajuk kat sini. Apa tajuk you all sebenarnya? Tajuk yang you all buat untuk bab 2 ni. Jangan letak kajian literasi. Memang dia kajian literature kan. Tapi letak terus tajuk. Jadi, dan bila kita tengok tajuk, kita tahu apa benda yang you all akan cerita dekat bab 2 ni. Ialah tentang kemiskinan di Afrika dan sebagainya. Dan saya tengok ini pun, saya tahu okey, ini adakah ayat you all sendiri? Okey, mungkin tak, mungkin kata you all kata you all baca satu artikel ke, atau you tengok laman web rasmi daripada apa ni, SW Corp kan. Mesti you all kena letak citation dekat belakang, dekat reference tu kan. Letak citation dia. Laman web rasmi apa bla 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 bla. Tapi kat depan ni saya nak letak nombor saja. Belakang tu nanti baru letak citation yang betul. Okey. Ini ayat yang sama ni. Tadi kalau kita tengok dekat penalan dah ada, dah letak kan. Benda yang sama you all copy paste kan. Tidak ada yang tinggal di belakang. Ini sama. Dah ada dekat Wikipedia. Saya tak nak Wikipedia ni, siapa-siapa boleh ubah Wikipedia ni. Saya lebih suka kepada literature. Okey, benda-benda macam ni tak payah letak lah. Ini kita pun maklum ada 17 matlamat kan. Matlamat pembangunan mampan ni. Sebab pertama tadi you all dah buat dalam bentuk jadual. So ini just logo je. Tak perlu. Untuk apa nak cerita ni? Okey, ni. Dan ini pun nampak ayat cerita lagi benda yang sama kan. So cuba tengok balik lah benda-benda macam ni kan. Simple. Ini semua ayat copy paste kan. Sebelum awak baca ni saya dah baca dah. Saya dah baca tentang artikel. Ini baru you all punya kajian. Ada kumpulan-kumpulan lain punya kajian, benda yang sama juga. Dia buat tajuk yang sama juga. Itu baru tajuk kumpulan ni, dan section-section lain lagi. Dan bertahun-tahun lagi benda yang sama. Jadi saya, bila kita lecture ni, dia akan tengok benda macam ni, dia tahu. Dia akan tahu benda-benda yang ulang-ulang kan. Dia memang tahu benda-benda yang copy macam ni lah. Okay, ni so format-format macam ni, apa benda ni? Ni yang you all kena perhatikan. Macam gini, buat essay. Buat dalam bentuk essay. Ataupun kalau nak betul-betul you buat satu point dan sebagainya. Ataupun nak juga apa benda you nak cerita ni, buat dalam bentuk jadual ke kan. Okay, apa yang berlaku di negara Afrika, ini semua buat essay. Okay, ni kalau saya tengok ni tahun. Okay, ini ialah kronologi. Tahun macam ni kan. Sebaiknya you buat dalam bentuk jadual ke kan. Buat untuk jadual tahun kan. Tahun apa ni, 2017 bla 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 bla. Buat singkatan je. Kemudian letak sini sumber. Mana you dapat cerita ni kan. Letak jadual. Ni apa tajuk dia. Okey, ringkas satu page. Okey, ini apa? Tiba-tiba ada map. Untuk apa map ni? Saya tahu ini Afrika, benua Afrika. Apa benda yang you nak cakap? Kalau you kata you nak highlight, okey ini kelaparan, apa map yang ada, okey Sudan ke apa ke kan. Ni Mesir apa, kat mana yang kebulu apa berlaku kebularan, you tanda, you nak cerita, sebab tu you letak map kan. Ni you letak negara-negara di Afrika yang Raja berapa, katakan Raja 1. Negara-negara Afrika yang kebuluran. Mungkin you boleh, kita tahulah untuk apa tujuan map ni kan. Okay, letak juga sumber dari mana you all dapat map ni dan cerita ni daripada mana kan. Okay, sumber kata cik nak letak link ke kat sini, tak perlu letak link. Kalau kata you all dapat website rasmi Afrika punya website rasmi, ataupun apa artikel-artikel dahulu, you all baca artikel dia sebagainya, you all letak je. Atau kalau kata laman web rasmi, letak laman web rasmi WHO ke apa. Kemudian
letak citation, letak nombor kan. Ikut link, ikut turutan lah, macam yang tadi nombor 1 2, okey, belakang letak nombor 3. Jadi nombor 3 tu dekat bahagian reference nanti you all letak ikut format APA apa yang you all ceritakan, you all dapat bahan-bahan ni. Okey. Ni macam benda-benda basic macam gini kan. Ni saya tak baca, saya tengok format dan sekali imbas saja. Okey, perhambaan dan perdagangan hamba. Okey, ni tiba-tiba tajuk kat sini kan. Tak, benda-benda macam gini yang simple. Sebelum hantar pada saya dah siap. Okey, kena semak benda-benda format macam gini, dan ayat-ayat macam gini pun kena tahu. Okey. Macam gini kan, dagangan hamba pada abad 16-19, 12 juta orang Afrika terutama. Mana siapa yang cakap ayat ni 12 juta? Adakah awak dah pernah pergi ke sana dan you all dah tahu kan? Mestilah tak tahu kan? Mestilah ada citation dekat sini siapa. Okey, kalau buat tajuk dan jangan tergantung macam ni, warisan koloni apa ni, bla 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 bla. Tajuk dia macam tergantung kan. So, kalau tajuk, biar dia tajuk yang kecil-kecil point tajuk ni, kita tahu nak cerita pasal ini. Okey, ini pun sama kan. You nak cerita pasal di banyak negara Afrika seperti Kongo, Uganda dan Kenya terdapat beberapa parti politik. Mana you dapat cerita ni? Adakah anda pernah pergi sana? Tak pernah pun kan. Atau lahir kat sana? Tak juga kan. So, mungkin kerana sebab you all baca daripada mana artikel dan you all dapat fakta dan you masuk kat sini. Tapi ayat mesti ayat sendirilah. Janganlah kita copy ayat orang kan. Ini tiba-tiba macam gini. Ini benda-benda yang tak cantik lah ni. Tengok format tesis. You all belajar sekarang, nanti akan datang bila you all buat PSM atau you all buat master, you all buat PhD dan sebagainya. Benda-benda ni dah memang you all dah belajar basic daripada first degree. Tak perlu nanti bila akan datang baru nak belajar kan. Jadi awal-awal ni dah belajar. Jadi untuk assignment yang lain pun boleh ikut kaedah macam ni. Okey, macam saya cakap tadi, ini tajuk pun tergantung. Alih-alih kemiskinan. Apa yang you nak cerita? Kemiskinan apa? Ringkaskan tajuk, padat, tapi kita tahulah kemiskinan apa. Kemiskinan apa yang you nak cerita ni. Kan? Okey, macam ni citation semua tak ada. Ni memang semua kopi ni. Okey, makanan ruji di Afrika. Ini apa ni? Makanan ruji, tiba-tiba makanan ruji ni. You nak cerita kemiskinan, tiba-tiba ada makanan ruji. Injera apa ni? Sekejap kita tengok page lain. Ada gambar-gambar ni. Ni apa? Punya basah. Ada pau lagi. Tak payah. Ni tak ada kaitan dengan tajuk. Kalau you all nak buat ni pun, saya rasa pun tak perlu ni. Tak perlu masukkan dalam tugasan. Pau apa ni? Puri ke apa? Ni matoke. Matoke ni fufu. Tak perlulah saya tu jadi lapar bila tengok makanan ni. Patutnya saya rasa tak ada kaitan pun dengan objektif. You boleh keluarkan lah. Kalau nak masukkan juga letaklah kat lampiran, tapi janganlah buat macam inilah. Buatlah bentuk jadual kan. Ada gambar-gambar. Ni fufu, dah. Ni apa? Ni biasa makanan dia. Tapi ni pun saya rasa tak ada kaitan dengan objektif. Melainkan you nak cakap, you nak kaitkan bahan-bahan yang dia orang selalu pakai. Sebab makanan je secara ratanya menggunakan tepung. Kan? Macam ni gunakan tepung. Agaknya lah kan, buah-buahan. Mungkin dia ada letak tepung dalam ni. Ni tepung. Jadi dia punya bahan dia memerlukan tepung. Sebab makanan harian dia pun memang banyak sumber daripada tepung. So Afrika ni mungkin dia punya apa, dia memerlukan gandum ke apa kan, dia ada ladang ke dan sebagainya, dan sumber ada sebagai pertanian ke apa. You nak kaitkan, bolehlah ada kaitan. Tapi tiba-tiba resepi macam gini, saya rasa tak sesuai. Okey ni bagus. Konflik etnik di Afrika, dia ada kaitan. Kerana apa? Kesannya kelaparan, kerana ada konflik perang saudara dan sebagainya. You all cerita. Cuma ceritanya jangan buat poin-poin macam gini. Mesti apa-apa semua dalam bentuk essay. Buat dalam bentuk essay. Okey, ini saya dah tengok. Alright. Ini semua ni. Ini poin tak kenalah. Mesti buat essay. Essay. Buat cerita dan letaklah sumber apa. Citation you all. Site kat mana. Okey. Faktor-faktor yang mencontohkan konflik etnik di Afrika. Konflik Sudan, Selatan, Utara.
Mesti ada cerita ni, mana you dapat sumber ni. Fakta-fakta yang mencetuskan konflik etnik di Afrika. Mesti ada sumber dia. Okey. Cari bahan dia, buat penulisan betul. Okey, ini tiba-tiba yang 2 Oh, okey, 2.6 perang saudara di Afrika. Ni tadi konflik. Saya rasa ini mungkin pecahan lah, pecahan berbawah tadi kan. Mungkin perang saudara mungkin 2.56, 2.54, 2.55. Kalau you all nak asingkan tentang perang saudara, bolehlah. Tapi kalau you all asingkan, you pecahkan 2.6, ini mesti jadi 2.61, 2.62 kan. Jadi tersusun sikit. Okay. So ini ayat ni you dapat daripada mana? Daripada mana? Takkan you all dah ada dekat sana kan, tahun 1960, 1994. Mesti you all ada baca artikel daripada mana-mana. So nyatakan artikel mana yang you all rujuk. Ini pun sama Okay, sama. Okay, sama. Alright. Ini apa ni? So benda-benda tajuk macam ni lagi. Okay. Ni tadi you all buat cerita kan. Biasanya kalau kita buat tesis, kita buat laporan, dah siap semua sekali, ni kita akan letak di bahagian belakang sekali. Tapi you all ikut bab, tak apa, mudahkan saya juga untuk saya semak lah. Okay, siap satu, okay. Ini Wikipedia. Ini berita harian. Okay, bukan macam ni cara tulis dia lah. You all tengok APA format. Tengok panduan tesis. Panduan tesis UTHM. Okay. Memang you all bukannya buat tesis. You all just buat laporan kajian di peringkat luar. Tapi simple, dan kajian sangat simple, dan you all pun buat dalam kumpulan 5-6 orang, dan you all akan buat dalam penulisan. Sebenarnya apa yang kita nak dedahkan, you all belajar tentang penulisan di peringkat awal lagi, cara penulisan ni. So bila you all dah buat ikut format ni, dan you all akan biasa dengan cara format macam gini, maka tak ada masalah untuk you all nak ni, dan tak buang masa lah, dan tak buang masa untuk you all nak belajar cara penulisan apa sebagainya. Kerana first sem, second sem, third sem ni you all dah belajar, you all dah tahu benda-benda macam gini. So benda-benda basic macam ni you all kena follow lah dulu sekarang. Okay, cara penulisan ni kan. Contohnya macam apa ni. Okay, kalau kita tengok British Harian online, kita boleh terima. Contohnya, okay, mungkin Susan Azizan ni mungkin inilah dia punya reporter. Mungkin dia tulis bila, letaklah 2016. Apa tajuk artikel ni? Realiti keperluan global, BH online. Okay, bila access, diakses pada bila kan? Bla 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 bla. Baru letak link kat sini. Tak. Ni kalau jenis surat khabar. Kalau artikel lain pula cara tulis dia. Kalau tesis lain pula cara tulis dia. Kalau buku lain pula. Okay. So tapi sumber-sumber yang saya lebih suka kepada artikel yang surat khabar ni, okey lah, surat khabar online pun saya terima lah kan. Tapi kalau macam Wikipedia ni boleh, tapi lebih baik you all belajar artikel, baca, dan apa kajian orang dulu buat. Okay. Okay, ni sama guna format yang betul, jangan buat macam gini. Okay, method ni macam tulis macam gini kan. Ini saya tak baca you buat dalam bentuk ni kan, mestilah orang panggil apa, justify kan. Justify kan dia. Center, bukan center, justify ni bab berapa sebenarnya? Bab 3 kan. Kawalan. Jangan biarkan kosong. Biarkan kosong apa bawah ni. Kalau tak, transfer ke sebelah. Ni samalah ni. Peringkat kepada data. Okey, benda-benda yang sama. Tak perlu ubah. Okey. Biasa dalam method ni letaklah sikit. You buat dalam jadual kan. Bahagian A apa, bahagian B apa. Bahagian A tentang demografi. Respondent. Okey. Bahagian B apa, bahagian C apa. Okey. Kalau you all buat dalam bentuk pengumpulan data macam gini, kajian statistik apa ni, you all buat dalam bentuk kaji sidik, kita panggil responden lah kan. Kalau buat temu bual, kita panggil informant. Okey. So ini bab 1 sampai 3 je you all hantar pada saya. So saya okey, saya terima. Saya dah ni, saya akan email pada you all dalam bentuk macam gini juga, terus hantar, dan you all boleh tengok saya punya komen dalam bentuk conteng-conteng ni lah. Okey. Itu saja, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.